الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي
شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini
pagi Sabtu 25 bulan 9 insya-Allah kita sama-sama lagi dapat dalam bersama secara maya untuk kita sama melihat tajuk yang dibincangkan setiap pagi Sabtu bersama dengan Datuk. So pagi ni Umi mula dulu sebab takut masih bersiaran di luar, mungkin tak ada line lagi. InsyaAllah kita akan sambung untuk memberitahu dan berkongsi berkenaan dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Tuan-tuan perempuan, Umi doakan semoga kita semua sihat, insya-Allah bertabah dalam apa saja urusan, apa saja halangan dan ujian yang Allah uji kepada kita. Insya-Allah. Sebenarnya anak-anak ni kalau kita lihat masalah dalam PKP, masalah ketika COVID-19 di mana semua anak-anak berkumpul di rumah. Kalau sehari dua tak apa, seminggu dua tak apa, berbulan-bulan berbulan-bulan dah makan tahun dah kita. Semua duduk dalam ni. Semua duduk dalam di rumah kita beramal sama-sama, kita buat kerja sama-sama. Jadi kalau sebelum ni ada nampak pincang mak bapak tu sikit, tapi bila kita duduk lama 24 jam daripada awal, daripada pagi sampai tidur, lama kelamaan kata dalam lately apa yang berlaku menghadapi masalah dalam rumah tangga tu sendiri. Jadi mak bapak sendiri pun dia rasa confused. A ke B ke C ke macam mana tarbiyah sepatutnya. Jadi insya-Allah kita sama-sama baiki. Mungkin apa yang kita boleh ambil impak bila kita berada dalam situasi begini, orang kata tidak boleh mengkomplain atau kita boleh nak menyalahkan situasi ataupun keadaan, tapi kita cuba untuk berada dan cuba baiki daripada dalam. Kita cuba ambil kesempatan ini ketika bersama-sama dalam rumah untuk mencari jalan menyelesaikan masalah. Jadi insya-Allah pada pagi ini Umi nak senaraikan 5 perkara yang biasa kita lakukan, tapi sebenarnya perkara itu ialah dalam kesilapan dalam mendidik anak-anak. Umi mulakan dulu ada 5 perkara. InsyaAllah kalau sempat ini 10 sebab tadi kita akan berhenti 7.40 tuan-tuan puan insyaAllah. Jadi siapa yang ada ni jangan lupa hari ni seperti yang Datuk selalu wawarkan, kalau boleh like, share and comment. Kita komen dan kita share program pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi pahala untuk sama-sama menyebarkan kebaikan. Apatah lagi kebaikan ini sangat penting dalam mentarbiyah anak-anak bangsa kita. Ya, anak-anak remaja yang Allah amanahkan kepada kita. InsyaAllah. Jadi 5 perkara. Yang pertama yang Umi nak kongsi ialah tentang kesilapan. Kita namakan kesilapan atau khilaf kita dalam mendidik anak lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi dekat Umi amanah. Kita bukan anugerah, amanah, dan ini sebanyak seramai 4 orang anak lelaki, seorang anak perempuan. Jadi mungkin dari situ Umi kaji, kita ambil ilmu pengalaman sahabat-sahabat, bertemu sebenarnya ada banyak kesilapan, tapi Umi simpulkan kepada 5 kesilapan yang selalu dilakukan oleh ibu ayah dalam mendidik anak lelaki. Baik, yang pertama, ahli psikologi sebenarnya mengkaji bahawa perkara yang kita terlupa, perkara kesilapan pertama, kita merasakan bahawa emosi anak lelaki ni lebih kuat daripada emosi anak perempuan, kan? Kita rasa anak lelaki ni mesti dia kuat tahan emosi, tahan kuat. Sebenarnya kajian menunjukkan bahawa anak lelaki itu ketika mereka berada dalam kandungan, mereka lebih tertekan emosinya berbanding dengan anak perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam perut pun dia teremosi, maknanya bila anak itu keluar dan membesar, dia lebih kurang serupa je dengan anak perempuan. Emosi juga mereka kena jaga. So, yang kita fikir selama ni anak kita, anak lelaki kental, emosinya tahan, perasaannya. Sebenarnya satu kesilapan. Sebab kadang-kadang mereka patah juga, rapuh juga. Bila kita bertubi-tubi, terjah dengan macam-macam. Menyebabkan anak ini rasa tertekan. Bila anak lelaki, dia tertekan, dia cerita dia lain macam lah. Kalau anak perempuan mungkin lembut sikit, dia takat kalau tumbuk dinding tu tak berlubang. Tapi kalau anak lelaki ni, habis hancur barang. So mungkin kita nampak daripada kecil. Maksudnya anak-anak yang ni. Apatah lagi kalau anak-anak Allah bagi dekat kita, seorang anak yang mungkin ada masalah mental ke, ada masalah dari sudut dia masalah-masalah kekurangan lembab, slow learner, yang boleh menyebabkan emosi mereka lagilah burst, lagilah
akan terbakar kuat kalau kita sindir, kita marah dan kita ulang-ulang kesalahan dalam mendidik. Jadi ibu-ibu ayah yang berada dengan Umi pada pagi ini, insya-Allah kita baiki anak kita. Jadi anak lelaki ni sebenarnya tidaklah terlalu, dipanggil apa, terlalu kuat emosinya. Sama juga, mereka juga human beings, manusia biasa yang perlu dijaga emosi. Okey, itu nombor 1. Kesilapan nombor 1. Kesilapan yang kita fikir nombor 2. Kita fikir bahawa tugas mengemas rumah, ini biasa kan? Tugas mengemas rumah, tugas memasak, tugas bagi-bagi clean rumah semua, kebun-kebun kat luar tu ialah tugas anak perempuan. Waktu biasa kita, berapa orang? Subhanallah, baru ni ada Umi berkongsi, ada sedikit pengalaman lah seorang anak remaja perempuan. Anak remaja perempuan yang ditegur oleh jiran dia. Jiran cakap apa? Bila tengok sebab mak dia jemur anak perempuan dia, kata kalau dia nak keluar kena pakai tudung, lambat sikit kan. So kerja tu dia ambil alih, dia anak lelaki. So adik dia lah yang lelaki selalu jemur. So apa kata jiran? Jiran pun macam cerita macam tu lah. Jiran pun ada masalah juga kalau dia panggil menjadi saham kepada nak timbulkan rasa tak puas hati ni. Dia kata apa? Dia kata, kat rumah ni tak ada anak dara ke? Nampak tak? Sebab masyarakat kita faham bahawa anak dara je yang kena jemur kain. Anak dara jemur kain, anak dara masak nasi, anak dara kemas rumah. Kalau anak lelaki yang pegang penyapu, masyarakat sekitar akan kata apa? Wah, rajinnya. Sebab dia rasa itulah kerja perempuan. Jadi satu kesilapan. Mana anak lelaki juga perlu kerja rumah, anak lelaki juga perlu ambil tahu tentang masak, amat lelaki juga perlu tahu bahawa mereka juga berfungsi untuk menjaga. Kalau macam biasa kita tengok orang kata kalau masuk bilik anak lelaki kan, bilik anak lelaki bersepah, is okay. Pasal apa anak lelaki ni kalau kemas tu macam jadi satu benda yang baru kan, benda yang pelik. Kemas benar anak bujang tu. Kata cantik sangat sebab biasa lelaki tak kemas. Sebab kita tak ajar benda ni daripada kecil. So lepas tu kita tengok pula anak lelaki rajin kupas bawang. Rasa macam satu kehebatan. Sebenarnya tak. Benda biasa. So tuan-tuan dan puan-puan, Umi nak cerita pengalaman Umi jugalah. Umi mendidik anak Umi 4 orang lelaki. Kami daripada kecil memang standard. Tidak ada bezanya. Kalau jemur kain, semua kena jemur kain. Ikut turn dia, ikut giliran dia. Siapa yang tak sibuk kena panggil lah nama. Along, Angah jemur kain. Kita panggil adik dia pula. Ada 5 orang anak. Maknanya bukan anak perempuan je yang kena basuh kain, jemur kain. Jadi alhamdulillah adik ni bila mereka sudah besar, mereka pula cadangan kami lah buat pula bila dah kadang-kadang tak tahu tak ingin orang sama setiap hari supaya mereka rasa bertanggungjawab. Sebenarnya macam dalam Islam kita letakkan peraturan. Ni cerita peraturan ni. Di peraturan letak peraturan, mereka ada nama. So hari ni siapa yang jemur kain, hari ni siapa yang basuh kain, siapa yang masak nasi. Jadi senanglah. Jadi mak bapak sampai peringkat usia macam ni kita jadi pemantau. Bolehlah pagi-pagi ni duduk buat live macam ni, anak-anak dah settle untuk beli sarapan pagi, dah settle dah untuk basuh kain. Alhamdulillah. Jadi kita akan rasa rumah tangga atau keluarga tu lagi mudah bila dah ada benda macam ni. Baik, itu yang nombor 2. Jangan fikir bahawa anak lelaki kerja dia jadi raja di rumah. Raja duduk kat ruang tamu, bersandar baca paper seorang ataupun duduk dalam bilik main handphone je, main game PUBG. Mobile Legend. Sekarang tuan-tuan puan kena tahu lah. Anak-anak kita kuat main PUBG. Kuat main Mobile Legend. Semalam Allahumma salli ala Muhammad berkongsi cerita dan juga macam rintihan lah lebih kurang seorang ibu. Ibu ni dah ada anak dia umur 16 tahun. Anak dia ni Allahumma salli ala Tafiz. Tapi bila dah duduk dekat rumah ni, kebetulan mak ni seorang businesswoman. Dia bagi gaji kat anak dia. Maksudnya supaya tak terbuang masa lah. So, dia bagi gaji kat anak dia 400 bulan untuk tolong dia menguruskan kilang dia. Anak tu ada kerja lah. Tadi dia perhatikan anak dia ni, setiap kali dia kerja cepat-cepat nak habis kerja dia. Pasal apa? Pasal apa? Nak main game. Nak main game. Jadi dia kerja sikit, main game banyak. Jadi bila gaji, apa yang berlaku? Dia kata, saya pening lah Umi. Gaji bulan-bulan saya bagi dia 400 bulan. Tak adalah banyak sangat. Tapi 200 so dia minta untuk beli alatan dalam game dia. Subhanallah. Jadi di sini ada masalah. Bila kita biarkan dan tidak ada kawalan menyebabkan anak-anak kita. Ini kita akan masuk bab kesilapan. 5 kesilapan dalam mendidik. Apa yang kita perlu betulkan.
maknanya kita kena ada peraturan. Jadi di sini nombor 2 tadi anak. Jadi bila anak lelaki duk main game, dia tak rasa dia bertanggungjawab nak kemas rumah. Bila dia nampak rumah bersepah, dia tak rasa nak ambil penyapu untuk ni. Kalau kita tak lazimkan mereka daripada kecil, tak lazimkan mereka ni buat kerja macam ni, rasa macam aku bertanggungjawab. Kalau nampak macam kat cushion, kat ruang tamu ada baju-baju, angkat kain, letak kat ni dan kita nampak macam dia yang kena juga kemas. Dia juga kena pastikan ruang tamu ni kemas, bahagian dapur, cuci pinggan dan sebagainya. Bila ada rasa tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau benda ni baru besar baru kita buat, dia agak sukar tapi belum terlambat. Kalau pagi ni ada yang mendengar, insya-Allah boleh mesyuarat dengan anak-anak. Bagi tahu, oh pagi ni mak dapat satu info kena buat supaya anak kita nanti, dia kata kalau anak kita biasa dideraja, kita didik dia tak pandai masak, kita didik dia malas nak masak, akhirnya nanti membesar dia, dah kahwin mungkin dia akan bebankan isteri dia pula. Kan? Dia akan berterusan macam tu. Sifat raja itu akan berterusan terus-menerus, insya-Allah. Jadi kalau kita mudahkan dengan kita didik mereka untuk jadi anak yang bertanggungjawab, insya-Allah mereka akan jadi orang yang bertanggungjawab sama ada mereka bekerja nanti, tempat mereka kerja dan juga nanti mereka akan berkeluarga. Benda tu akan ada kesinambungannya daripada didikan kita, insya-Allah. Orang katakan bila kita nak tinggal ni ke anak yang soleh dan solehah. Antara anak yang soleh-solehah ialah ciri-cirinya ialah ringan tulang dengan tulang dengan suka membantu orang lain. InsyaAllah benda ni kena pupuk daripada kecil. Tuan-tuan, insyaAllah kita cuba untuk jadi bila anak ini yang selalu kita bantu kita di dapur, bantu ke rumah. Sebenarnya kita mendidik anak ini menjadi jiwa dia akan rasa lebih bertimbang rasa. Lebih bertimbang rasa, lebih rasa macam kalau dekat sekolah pun dia tengok sampah dalam kelas, dia akan ambil penyapu. Kalau dia nampak sampah tepi jalan atau sampah dekat halangan tu kan, dia akan ambil dan buang. Sebab pun dah biasa untuk dia. Kalau dia nampak ada cikgu bawa buku banyak-banyak, dia akan bantu cikgu. Sebab pun dalam sifat dia dah ada ringan tulang dan membantu ni, dah ada kita tanamkan dekat dalam rumah lagi. Sebab tu selalu orang cakap, guru yang pertama adalah ibu dan ayah. Peraturan atau disiplin untuk anak-anak yang pertama ialah di rumah. So membiarkan anak-anak tanpa disiplin, tanpa peraturan itu salah sama sekali. Okay. So itu yang kedua. Yang ketiga. Okay, yang ketiga, kesilapan dalam mendidik anak lelaki. Kita kata macam ni ayat selalunya. Alah lelaki-lelaki, takkan nak nangis kot. Kan? Itu ayat biasa. Ayat biasa dengar. Bila orang lelaki nangis, dia kata, akulah tak boleh tengok orang lelaki. Lepas tu orang lelaki jarang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Dia juga menangis kat mata. Kalau orang lelaki dia tahan tak boleh nangis, tu maknanya dia menahan emosi dia. Jadi kalau kita daripada kecil, kita didik anak kita, kau jangan nangis sebab kau anak lelaki. Anak lelaki kena tahan lasap, anak lelaki kena tahan perasaan dia. Jangan tunjuk air mata depan orang. Ini satu kesilapan. Sebab dia juga dia kata apa, anak ni boleh. Boleh je kalau dia nak nangis, nangis je lah. Kalau dia rasa tertekan, bagi tahulah. Kalau dia rasa benda tu tak selesa dan dia tak setuju, beritahu perbincangan. Jangan kita cut. Jangan kita cutkan dengan peraturan dan ketegasan kita yang melampau menyebabkan mereka ni rasa emosi tak boleh nak tunjuk. Rasa marah tak boleh nak tunjuk. Rasa tak puas hati tak boleh nak tunjuk. Boleh tunjuk. Tapi kalau kita didik dengan keadaan yang baik tadi, insya-Allah, tunjuk emosi dia pun dalam keadaan yang terkawal. Tunjuk emosi dia pun dalam keadaan yang tidak sangat melampau. Kalau ada setengah anak, Umi perhatikan ada anak-anak kat sekolah, anak remaja kat sekolah ni. Bila mak bapak ni sangat garang dan tidak benarkan anak-anak untuk tunjukkan emosi, apa yang berlaku, mereka akan mencetuskan rasa kemarahan tu pada benda-benda yang tak patut. Contoh mereka bergaduh kat sekolah, jadi pembuli di sekolah. Yang benda ni tak disangka oleh mak ayah. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita cek, perhatikan punca dia adalah daripada kesilapan mereka terlalu dipanggil tidak membenarkan anak lelaki ini tunjuk emosi dekat rumah. Boleh je. Jadi benda ni orang kata makan dalam. Jadi dia rasa sebab anak-anak kita, tuan-tuan dan perempuan, kita kena tengok anak kita. Macam contoh Umi ada 5 orang anak Umi. Kita perhatikan anak yang sulung macam mana situasi dia. Anak nombor 2 apa perangai dia. Kelemahan, kekuatan, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kena seorang-seorang. Jangan kita take for granted. Pukul rata anak standard macam ni jadi dia tak. Setiap anak tu berbeza. Kita kena belajar. Ibu ayah yang Umi kasih pada pagi ni,
kita kena belajar setiap hari bagaimana kita nak kawal emosi anak kita, bagaimana kita nak kawal masalah-masalah yang berlaku dalam jiwa mereka supaya mereka jadi anak yang sentiasa boleh memberikan reaksi yang positif. Positif, yang tidak keterlaluan, yang tidak embus emosi. Sebab bila kita kata emosi ni, subhanallah, emosi ni turun naik. Begitu juga dengan iman kita kan. So anak kita pun ada emosi, dia marah, dia boleh tahan. Tapi ada satu kemarahan yang dia tak boleh nak tahan. Bila kita tak bagi dia tunjuk emosi, dia akan lepaskan tempat lain. Itu yang kadang-kadang berlaku. Tuan-tuan puan, anak lelaki ni dia pergi cari makwa. Cari makwa sebab dia kata kadang-kadang makwa tu lagi faham daripada mak dia. Makwa tu lagi faham daripada ayah dia. So dia cari tempat lain lah. Kita tak suka. Ataupun ada setengah mencari orang lain untuk menyelesaikan masalah dia. Ini normal. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita sama-sama baiki diri kita untuk jadi mak bapak yang lebih jadi tempat untuk anak kita mengadu dan menceritakan masalah emosi mereka, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan. Nombor 4. Okey, nombor 4 ialah apa yang berlaku kalau anak lelaki kan. Apatah lagi kalau anak lelaki itu anak yang sulung, meletakkan harapan yang terlalu besar kepada anak kita, letak harapan yang sangat tinggi, letak harapan yang harapan menggunung sampai kita pun sampai dipanggil istilah apa ya, high expectation. Itu terlalu tinggi harapan dia sehingga menyebabkan anak ni kadang-kadang rasa terbeban. Umi sekali pernah ditemui oleh seorang anak remaja lah. Dia pelajaran dia biasa-biasa, maksudnya bukanlah setiap hari dapat A dalam fizik, kimia, bio, yang sains kan. Jadi dia nak memilih pun, dia anak lelaki, dia nak pilih pun, nak pilih kos dia pun mak bapak dia yang tentukan untuk ambil sains. Padahal dia lebih suka kepada kemahiran. Tapi disebabkan oleh dia ni, subhanallah, Allah bagi dia anugerah minda yang cergas, yang bijak. Jadi dia kata, tak apalah Umi, saya follow mak ayah saya ambil juga sains. Sebab mereka kata anak sulung kena pegang jawatan tinggi, kena jadi doktor, kena jadi orang yang ada bergaji besar. Pasal apa? Sebab ni nanti kalau mak ayah tak ada, nak tanggung adik-adik macam mana? Kan kita biasa kata benda tu kat anak-anak. So dia pun rasa macam, rupa-rupanya ni memberikan beban kepada dia. Yang menyebabkan dia rasa, last kali dia ambil, dia kata dia jadi anak yang degil, anak yang memberontak, disebabkan oleh harapan terlalu tinggi oleh mak ayah ni tadi. So kita kena tengok harapan ni dia boleh tak ada masalah, bagi tahu dia apa yang berlaku. Kalau sekiranya Umi Abi meninggal nanti, panggil anak pertama dengan, biasa Umi akan cakap banyak dengan anak pertama dengan anak kedua lah, untuk memberikan mereka tanggungjawab. Kalau sekiranya happen, sebab anak Umi dah 20, yang sulung dah 23. Okay. Bagi tahu dia, kalau in case, kalau tiba-tiba Umi dengan Abi tak ada meninggal, Alung kena buat macam ni. Bagi tahu semua tanggungjawab dia. Kalau boleh sebenarnya mak ayah ketika pada anak sulung ni kita dah maklumkan, kita dah buat satu surat lah. Maksudnya kita dah tulis apa hutang-hutang kita, apa tanggungjawab kita, supaya kita boleh maklumkan. Anything happen, kita akan jadi apa-apa kat Umi, dekat Abi, kau rujuk buku ni. Dalam buku ni ada semua benda yang mana tanggungjawab kita, terutamanya hutang lah. So nampak, ada bagi tanggungjawab kan, tapi dia akan keruk-keruk dahi dia. Dia relax. Apa yang Umi buat selalunya, Umi tak letak kepada anak sulung sahaja. Umi akan panggil 2 orang, anak sulung dan anak nombor 2. Sebab anak Umi ni dekat-dekat umur dia, umur 23, 22 tahun. So kita panggil 2 orang, sebab mereka biar 2 ni rasa tanggungjawab untuk menjaga adik-adik, untuk tarbiyah. Maksudnya bila sampai peringkat umur sekarang, tarbiyah untuk memastikan adik-adik tu okey dan menjalankan tanggungjawab bukan lagi tugas the only parents. Maksudnya bila kita dah biasa bagi tanggungjawab, maka mereka dah jadi orang yang dia tahu, dia alert, dia akan rasa bertanggungjawab. Termasuk yang simple dia memastikan malam pintu rumah dikunci. Kan ni kadang-kadang mak ayah yang akan pergi round satu rumah untuk pasti kunci. Tak. Ini tak. Bila anak kita bagi tanggungjawab, dia dah ada rasa tanggungjawab tu. Cuma kat sini, jangan terlalu meletak harapan pada seorang. Jangan letakkan harapan yang terlalu tinggi seorang untuk pastikan semua okey.
Alung kena pastikan yang ni, Alung pastikan adik macam ni, Alung kena buat. So dia jadi macam, oh my god, apa yang aku nak pastikan. So dia boleh share dengan adik-adik. Jadi kalau macam kebetulan kami, Allah bagi kami ni anak setahun seorang. Bila anak setahun seorang, dia lebih kurang besar sama. 23, 22, 21. Ada yang kecil sekali je umur 15 tahun. Tapi itu pun mereka ambil bincang sama-sama. Dia 5 orang selalu dia buat meeting dan mesyuarat untuk contoh nak makeover rumah, contoh nak buat apa-apa rakaman, contoh nak buat apa-apa projek. Dia orang bincang. Lepas tu kadang dia orang panggil lah kami untuk jadi penasihat. Nampak maksudnya dia tak rasa beban tu kepada seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, anak kita ni ada limit dia. Ada limit sebab dia belum capai umur 40, 30 lebih. Belum berkahwin, belum ada isteri. Jadi benda ni kalau macam dia dah umur kecil tu dah diberi tanggungjawab yang besar, dia akan rasa terbeban sikit. Jadi insya-Allah kita cuba menjadikan anak lelaki-lelaki ini kita kena faham mereka ada limit juga. Mereka ada had dia. Kat mana kita nak letakkan tanggungjawab kepada mereka. Okey, itu yang keempat dan yang terakhir, kesilapan ibu ayah dalam berfikir atau menanggapi seorang anak lelaki ini. Yang kelima adalah pendidikan. Selalu mak ayah dia latih anak dia, kau kasar. Anak lelaki-lelaki biasa kena maki, kena tengking. Kadang-kadang kena penampar pun anak lelaki-lelaki kan. Sebab dia tak lelaki, kalau kena tampar pun tahan lah perasaan dia sebab lelaki-lelaki kan. Itu kita punya pemikiran kita. Okay. Jadi terlalu berkeras dengan anak lelaki-lelaki juga sebenarnya kena kawal. Normally kalau mak ayah dia panggil bergomol atau bertinju atau bergusti dengan anak-anak. Kalau anak perempuan pelik lah kan. Gusti normal main tinju ke apa-apa ke, bersukan dengan anak lelaki-lelaki. Okay. Itu dan kita ajar dia memang dia kasar, tetapi ini kan terlalu kasar. Boleh menyebabkan mereka membesar menjadi anak yang agresif. Kasar juga. Dia kata tak reti nak berhalus. Sebab apa? Kita ni. Sampai peringkat anak-anak lelaki-lelaki ni tak reti nak minta maaf. Tak reti nak berterima kasih. Sebab apa? Terlatih dia dengan kekerasan. Nabi Muhammad SAW ialah satu contoh idol, contoh insan yang sangat, dia punya jiwa dia sangat lembut, sentiasa memaafkan orang, sentiasa memberi maaf kepada orang, walaupun baginda ialah seorang lelaki. Nampak? Satu ciri-ciri. Jadi tolong sepanjang pendidikan anak lelaki ni suka bagi contoh, kalau tiap kali bagi nasihat atau bagi peringatan kepada mereka, memberi contoh adab Nabi Muhammad SAW itu sendiri sebagai model yang harus mengikut. Biar mereka tahu Nabi Muhammad kalau ada masalah buat macam mana. Nabi Muhammad kalau ada masalah buat macam mana. Nabi Muhammad juga menangis, dia juga berkongsi. Kan ingatlah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama. Apa yang berlaku? Ketika wahyu yang pertama, seorang manusia biasa berjumpa dengan malaikat Jibril, yang subhanallah kita tak boleh nak jangka, yang menyebabkan Nabi Muhammad turun daripada Gua Hira berjumpa dengan Nabi isteri Siti Khadijah. Bagaimana situasi dan keadaan baginda ketika itu? Baginda takut, takut. Dia beritahu kat saya takut. Dan apa tindakan Siti Khadijah? Dia menyeputi baginda dan mengujuk dia. Boleh kita bayang satu situasi itu, mana seorang lelaki yang datang dan macam manja lah kan dengan isteri dia disebabkan rasa takut yang teramat sangat. Normal. So kita cerita itu Nabi Muhammad juga menghadapi situasi itu. Jadi kalau anak-anak kita rasa takut, peluk dia. Bukan kata alah takutlah macam perempuan. Tak payah. Kalau dia nangis, peluk dia. It's normal untuk lelaki. Akan ada satu istilah tu kan. It's okay not to be okay. Okey je kadang-kadang kita nak nangis. Okey je kadang-kadang kita rasa nak marah. It's okay kadang-kadang kita rasa macam nak lepaskan perasaan. It's okay. Cuma kena kawal. Kena kawal dengan zikir supaya dia tak jadi keterlaluan. Sebab apa? Syaitan ni mudah kalau ni kalau dia berada dalam satu situasi ni akan menyebabkan mereka akan rasa siapa dia? Over. Jadi benda tu kena dikawal, kena dipastikan betul dalam keadaan yang okey.
InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah 5 perkara. 5 perkara yang Umi jumpa dan Umi kaji. Kesilapan besar yang kita lakukan ketika mendidik anak lelaki. Mudah-mudahan apa yang Umi bagi tahu ni boleh kita list down dan kita tengok, kita check and balance balik. Apa yang berlaku dalam keluarga kita yang menyebabkan, mungkin kalau kebincangan, kenapa anak aku tiba-tiba jadi agresif? Kenapa anak aku tiba-tiba dia jadi pembuli dekat sekolah? Mungkin kesilapan dia adalah daripada kita. Semua apa, jangan sesekali rasa macam wah, this is the end of the world. Ini dah hujung pengakhiran dah ni. Aku dah letih dah ni, tak boleh dah. No. Masih ada lagi jalan selamat, insya-Allah. Tak ada masalah kalau kita bawa anak kita jumpa psikiatris ke dan bincang. Kalau dia tak boleh nak kawal perasaan yang normal. Jadi insya-Allah, dan apa pun pesan Nabi, semua lazimkan anak kita dengan zikir, dan diri kita insya-Allah kita jadi orang yang kuat emosi dia, kuat tenaga dia, kuat wizi dia. Ini yang Allah. Qawiyun. Jadi orang Islam yang kuat, insya-Allah. Baik, itu 5, dan seperti yang menjanjikan tadi ada 5. Ada 5 lagi isu pendidikan tarbiyah yang kita nampak mudah, simple, tapi sebenarnya memberi kesan yang negatif dalam pendidikan anak-anak. Baik, yang pertama, nanti dah selesai dah tadi bab anak lelaki tu. Okay, yang pertama. Okay. Ini mak bapak lah ni, mak bapak pertama, ini tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan, kesilapan kita adalah meremehkan masalah mereka. Berapa orang ibu ayah yang tanya, yang peluk anak kat belakang dan tanya dia, "Are you okay today?" Kan tanya dia, "Okay ke?" Selain pada mak ayah, banyak yang just bagi arahan. Dah makan belum? Dah bangun belum? Semayang tak lagi? Kita tanya, kalau macam dia tiba-tiba macam dia tak boleh bangun pagi, tanya dia, "Apa okey ke? Malam tadi tidur pukul berapa?" Nampak kita kadang-kadang marahkan dia. Inilah ni tidur lambat. Tidur lambat yang menyebabkan bangun lambat. Leteran demi leteran. Mereka dah tahu dah tu salah. So kadang-kadang kita boleh tanya, apa masalah dia? Mungkin dia ada masalah emosi yang kita tak tahu. Mungkin dia kan online sekarang, mungkin dia ada masalah dengan bisnes dia, ada masalah dengan kawan-kawan dia, ada masalah dengan sistem dia, masalah dengan cikgu dia, yang sebenarnya dia nak kita yang mendengar masalah itu. So jadilah ibu ayah yang bagi telinga ke anak-anak. Bagi telinga ke anak-anak untuk kita menjadi pendengar yang setia. Maksudnya orang yang bila dia ada masalah ni, dia akan cari kita. Sebab kita mengambil kira masalah itu ialah semua masalah yang kita sama-sama nak settle. Bagi tahu dia, Umi ada, Abi ada, untuk bantu kamu selesaikan masalah kamu. This is very good. Selalunya kalau mak ni buat macam ni lah kan, mak peluk. Tapi ayah kat luar sana kan, sahabat-sahabat semua yang kalau dengar ni ayah bagus, kadang-kadang ayah susah nak buat macam ni. Dia rasa ego nak peluk anak. Dia takkan nak peluk anak kot. Nak tanya masalah hidup lah ayah. Jadi ayah, kita juga sama anak-anak sangat perlu. Kita tanya, tengok mata dia, tanya, "Awak okey ke? Angah okey ke? Ada masalah apa-apa nak kongsi dengan Abi tak?" Contoh. Ada masalah apa-apa nak kongsi dengan ayah tak? So kita offer benda tu. Kerana dia kata, okey, tak ada apa-apa pun. Macam tu. Dia dah macam tu. Okay. Tapi sebenarnya dia ada masalah. Kalau macam ni, kita selalu ajak berbincang. Tahu apa keperluan dia. Anak-anak sampai ke dewasa pun mereka masih lagi memerlukan kita. Selagi mana kita masih hidup. Kalau kita dah tak ada tu lain cerita lah. Tapi kalau duduk depan mata mereka, walaupun anak-anak tu sudah berkahwin, dah besar, dah remaja, dia ada cikgu, dia ada kawan-kawan dia, masih perlukan mak ayah untuk jadi pendengar. That the back kepada kita juga sebenarnya. Baik. Okay. Jadi kalau kita jadi ibu ayah yang tidak memberikan telinga kepada anak kita kuat berhasil tau. Anak kita akan memendam. Dia pendam, akhirnya burst. Tiba-tiba dia mengamuk. Jadi lelaki selalu bercakap macam tu lah. Isteri pun sama tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada suami kat sini, mesti yang ada ayah dan suami lah kan. Isteri pun macam tu juga. Tanya dia, "Are you okay?" Masalah. Sesekali picitlah kaki dia, picitlah tangan dia. Ini semua manusia semua perlukan benda yang sama. Caring. Bertanya, apa khabar? Kadang-kadang simple je benda tu kan. Kalau takkan nak tanya kot. Tapi ingatlah kita belajar perbualan yang tanya, apa khabar? Okey ke? Awak okey ke? Perkataan tu simple tapi meaning dia sangat besar untuk satu perhubungan suami isteri, ibu dengan ayah, ayah dengan anak-anak, ibu dengan anak-anak.
Bayangkan ayah yang tak pernah ni, memang tegah gila, satu hari dia peluk anak kat belakang, gosok, tanya, tengok mata dia, abang okey? Oh, anak tu rasa subhanallah, seronok dia. Bunga-bunga hati dia hari tu. Sebab apa dia? Ayah aku tanya aku. So tuan-tuan dan puan yang bersama dengan Umi pada pagi ni, buatlah. Just do it. Buatlah, insyaAllah akan memberi kesan yang sangat baik dalam pendidikan anak-anak kita. Baik, yang kedua macam Umi cerita adalah high expectation. Kita kadang-kadang memberi harapan yang terlalu tinggi pada anak-anak kita dari sudut akademik ataupun dari sudut pekerjaan mereka. Contoh, kau kalau nak kahwin kena ada 50,000 kat tangan. Sedangkan kita dulu pun tak ada banyak tu kan nak kahwin. So kita kadang letak, kena ada rumah, kena ada kereta. Ada macam ni dia letakkan anak dia kena berada dalam status yang agak tinggi. Pada Umi sebenarnya yang bagus untuk anak-anak kita bagi tahu it's okay, macam mana pun tak apa, tapi kamu berusaha sedaya mungkin untuk jadi orang yang terbaik dalam pada masyarakat, akademik. Yang penting adalah dengan Allah kita jadi orang yang paling rapat. Selepas Umi Allah, Rasul, Umi dengan ayah, Umi dengan Abi atau ibu dan ayah menjadi orang kuat pada dia, barulah dia pergi kepada orang lain. Dan menjadikan pundak kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Hubungan dengan Allah anak kita kuat. Kita kena tanyalah, check and balance. Dia zikir banyak mana, baca Quran banyak mana, supaya benda tu adalah penanda aras. Penanda aras dia dengan Allah macam mana. Kalau dia semayang lebih kurang, kalau dia semayang pula, semayang asar pun dekat pukul 7, semayang zuhur pun dekat pukul 4, subuh dia pun jadi subuh gajah, subuh rimau semua tu, subhanallah, tuan-tuan dan puan, kena. Anak ini kenalah kita didik dia. So pengharapan yang terlalu tinggi, expectation dari akademik, kemampuan anak dia, mungkin kita boleh check balik ke mana. Bincang dengan dia. Target SPM berapa? Kalau dia kata saya ni ingat straight A, tengok-tengok selalu dapat E kena tengok, check balik. Kadang-kadang ramai remaja yang menceritakan masalah mereka sebenarnya ialah masalah mereka ni jadi rimah disebabkan oleh mak ayah terlalu mengharap. Ni check. Pernah sebelum Mimi cakap tentang perbandingan, dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Tengok anak orang jiran sebelah tu, bagus je dia kerja. Tengok pandai je dia dapat keputusan cemerlang. Anak orang dapat straight A semua, anak kita tak dapat. So banding-banding. So high attention juga boleh mencetuskan masalah dalam pendidikan. Yang ketiga ialah tuan-tuan dan puan, peraturan buat tetapi tak konsisten. Ini satu lagi di antara ibu dan ayah. Ayah bagi, mak tak bagi. Kan? Jadi sebab tu perlulah sangat ibu ayah sentaja berbincang macam mana nak tentukan peraturan dekat rumah. Kita kena back. Jadi macam dia tanya, tadi Umi bagi je, Abi tak bagi. Kadang-kadang jadi anak itu lebih suka, kalau bab ni aku minta kebenaran daripada Umi. Kalau bab ni minta kena Abi mesti supportingnya bab ni. Jadi nampak tak sekata dalam peraturan tu. Jadi dia panggil peraturan yang tidak konsisten. Kadang ada, kadang tak ada. Jadi mungkin ini boleh bagi contoh, boleh kita buat, kita baiki. Mungkin contoh yang Umi pernah buat dalam keluarga, saya kata pukul 7 malam semua kena duduk dalam rumah dan get ready untuk solat maghrib. Kita dah sound dah tu. Sampai ke sekarang pun anak-anak Umi dah remaja, dah besar semua, dah masih sound lagi. Pukul 7 semua dah ready, yang duduk dekat kat luar ke, yang bersukan, yang tengah berkebun, yang duduk dalam bilik, duduk masih lagi dengan laptop, masih lagi dengan handphone. Kita dah bagi warning, got ready. Semua pergi mandi siap sebab tak lagi masuk waktu maghrib, kita semua sudah berada dekat atas sejadah. Kita get ready untuk menunggu maghrib. Bukan maghrib tu kita tergapai-gapai, dah masuk maghrib lama baru kita nak sembahyang. Jadi ini menentukan. Bila kita dah macam ni, kita latih anak-anak kita menunggu waktu, subhanallah, dalam apa aspek yang mereka lakukan, sama ada kerja ke kat sekolah, mereka akan menunggu cikgu. Kalau mereka kerja, mereka akan menunggu masa waktu kerja. Dan yang bagus lagi, mereka mengawalinya mereka perkara-perkara itu. Macam contoh, sembahyang subuh, kita latih anak kita sembahyang sunat sebelum subuh. Akan beri kesan pada kehidupan mereka. Mereka buat dulu. Kalau nak belajar hari ni, mereka akan study dulu. Which is itu yang sangat bagus. Untuk kefahaman mereka, kita bersama dengan cikgu. Nampak? Kalau sekiranya kelas online sekarang kan, anak-anak kita dah ready duduk depan ni. Cikgu masuk, cikgu buka je link, dia masuk. Jadi orang pertama masuk kelas. Umi jadi cikgu PDPR kan, selalu saya perasan orang yang sama je masuk kelas awal. Dan orang yang sama je dekat-dekat nak habis kelas baru dia masuk. Tengok pula, Umi, sorry Umi, saya lambat dah kerja. Nampak? Jadi orang yang awal tadi takkan tak ada kerja kot. Tak, dia ada kerja juga. Tapi dia pandai adjust masa dia. Dia tahu kalau ada kelas ni dia masuk awal. InsyaAllah.
Jadi saya nampak dan Umi kenal anak-anak murid Umi tu. Sebenarnya bila anak murid saya kaji dengan cikgu, mak bapak dia sekali. Umi pergi rumah dia sebelum PKP lah. Umi pergi rumah dia kena pasti. Memang ayah dia ada peraturan dalam hidup. So peraturan kena ada, dan peraturan tu dipanggil kena bagi, janganlah kata tak apalah, Sat jenis macam ni, Sat boleh keluar rumah, Sat tak boleh keluar rumah, kita bagi tahu. Macam Umi, contoh anak-anak dia ada masa dengan kawan-kawan dia kan, anak-anak yang anak nombor 2 Umi tu dia belajar dengan saya Punang. So ada member dia banyak kat KL. Dia kata, Umi boleh tak saya nak pergi jumpa kawan-kawan bincang pasal fotografer dekat Selangor? Boleh je, bagi dia masa 3 hari. Lama seminggu duduk. Sebab kita tahu dia akan sewa hotel dan sebagainya. Di kali ketika itu. Dan ini adalah satu benda yang maknanya kita percaya dengan dia, tapi kita bagi dia kawan dan kita tahu dia kawan macam mana. Kita tahu dia pergi ke mana. InsyaAllah. Orang kata apa kita kalau nak jaga anak 24 jam duduk dengan kita pun belum tentu selamat. Jadi kita serahkan kepada Allah untuk jaga dia, tapi kita pegang hati dia dengan kita sentiasa WhatsApp, sesama. Okey? Sebab apa? Sebab anak ni ingat peraturan. So kat mana pun anak kita berada, dia ingat peraturan dia. Macam contoh anak Umi nombor 2, dia masa belajar dekat KL tu, dia kata satu rumah dia Umi semua budak merokok. Semua kawan-kawan dia merokok. Yang baca Quran dia semayang tak kuat merokok, nampak lah. Subhanallah. Sebab kita anak masa tu anak Umi duduk dalam 3 bulan lah. Duduk di ni. Hari-hari ni Umi bila dengar macam tu, kita tak tenang hari-hari doa, ya Allah anakku. Semayang tak? Cik dia, dah. Alhamdulillah Umi dah solat. Okay? Alhamdulillah ni dah settle. Okey. Ibu ayah ada lagi yang keempat. Yang keempat saya akan berhenti 7.40 insya-Allah. Yang keempat ialah yang tadi peraturan kena konsisten. Dan yang keempat ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu ialah tidak ada peraturan. Tidak ada peraturan. Dia kata menjadikan kehidupan atau pendidikan dalam keluarga kita terlalu santai, relax sangat santai dan membiarkan anak-anak kita tanpa ada satu undang-undang. Tanpa ada apa-apa yang boleh menghadkan mereka. Aduh, subhanallah. Sahabat-sahabat saya ada macam ni. Anak dia pergi main lumpur, main je lah. Dia tak main lumpur ni syarat dia macam ni. Anak dia nak berkawan je lah. Nak pergi. Kemudian tu anak dia jadi orang yang suka meronda-ronda pergi ke mana-mana tanpa ada sekatan. Jadi 3 prinsip pendidikan. Dia kata pendidikan mendidik dalam kelembutan tapi kena ada ketegasan. Okey. Pertama, mendidik dalam kelembutan tapi kena ada tegasan. Yang kedua, dia kata pastikan ada hukuman atas setiap kesilapan yang anak kita lakukan. Yang ketiga adalah pastikan ada ganjaran setiap perkara baik yang mereka lakukan. Kadang-kadang yang terlupalah macam ni. Dia kata mendidik dalam, silap mendidik dalam ketegasan dan garang. Tak bagi peluang langsung. Nombor 2 ialah hukum je. Tanpa bagi tahu apa kesalahan mereka. Yang ketiga adalah tak bagi ganjaran. Kadang-kadang kata selalu ayat yang saya dengar daripada anak-anak yang bermasalah, dia kata lah kami kalau buat jahat tu nampak aje mak ayah ni. Tapi kalau kamu buat benda baik, kadang-kadang kami buatlah juga, kami basuhlah pinggan juga tapi tak nampak pun. Tak apa. Nampak kata hujung dia tu, tak apalah. Tak apalah mak kita, kami ni nampak buruk nama mak ayah. Ini anak-anak yang selalu dipandang. Ada satu kes, anak itu anak nombor 2 dalam keluarga, memang dipulau oleh mak ayah dia. Mak ayah dia orang yang hebat, tapi dia kata abang dia sangat bagus, dia sangat nakal. Nombor 1 dan nombor 2 beza. Dia kata, biarlah alang-alang saya jadi dalam pandang mata mak ayah dia saya jahat. Jahat je lah. Nampak sayang mak, kita mengandung anak tu, kita melahirkan anak itu, akhirnya kita nak biarkan mereka begitu saja. Lepas tu kita bagi tahu dekat cikgu. Silap lagi kita backing dengan cikgu, kita rasa anak kita baik, sebenarnya anak kita tak baik pun. Kita cuba untuk didik, dan anak ni sebenarnya anak yang perlu didekati. Kembali kepada 3 kaedah tadi, didik dalam kelembutan, menghukum sekiranya mereka buat salah, dan memberi anugerah ataupun ganjaran sekiranya melakukan perkara kebaikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, last sekali ialah minta maaf. Benda yang jarang-jarang dibuat, tapi benda jadi wajib. Umi nak wajibkan pagi ni mak bapak. Kita minta maaf walaupun anak kita tu kecil. Macam masih baby, masih lagi umur setahun 2 tahun, cakap dia, I'm sorry. Umi minta maaf. Kan terlanggar kaki kan, jalan terlanggar kaki. Sorry. Nampak cik, Halim mak minta maaf macam tu.
kita bagi tahu dia. Dia nampak macam mana kita buat. So bila sekiranya benda tu berlaku kepada dia, pasal tak budak-budak yang biasa ni, semacam dia tempahkan sesuatu, tumpahkan makan, dia makan tumpah. Umi sorry, nasi tumpah. Kan? Benda simple. Tapi benda ni akan jadi satu kelaziman dalam hidup dia untuk selalu meminta maaf. Ingat dua perkara yang ringan sebenarnya tapi susah nak sebut, iaitu perkataan minta maaf dan juga berterima kasih. InsyaAllah lazimkanlah benda ni untuk menjadi satu tabiat dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Tuan-tuan perempuan, Umi dah bagi tadi 5 kesilapan dalam mendidik anak lelaki dan juga 5 perkara yang selalu diabaikan dalam pendidikan, tapi sebenarnya kita kena cek balik, tengok. Kalau kita boleh buat 1-2 pun, insya-Allah kita betulkan satu persatu. Cek balik, alhamdulillah kepada tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat yang dah buat list senarai ni, dah dapat kan? Senaraikan 10 ni boleh cek satu-satu. Yang mana kita dah buat, yang mana kita belum buat. Kalau dah buat tu tahniah. Tahniah, anda ibu bapa yang sangat hebat. Kalau belum buat lagi, tahniah juga sebab kamu sahabat-sahabat akan buat perkara ini dan sama-sama kita betulkan pendidikan kita kepada anak-anak kita. Belum terlambat, tak pernah, never be too late. Tak ada yang pernah terlewat dalam pendidikan, semua kita nak betulkan. Pendidikan dia kata daripada anak kita kecil sampai dia mati. Kita pun teruskan mendidik diri kita dan juga anak-anak kita. Sebenarnya bila kita mendidik anak-anak kita, sebenarnya kita melakukan pendidikan untuk diri kita sendiri. Nak lembutkan hati anak, hati kita kena lembut dulu. Nak bagi minta anak zikir, kita kena zikir dulu. Nak ajar anak rajin baca Quran, kita kena baca Quran banyak. Nak ajar anak sembahyang, kita kena sembahyang dulu. InsyaAllah. Buat daripada diri kita dan kita sebarkan kepada anak-anak kita. InsyaAllah. Jadi pukul 7.45 dah. Jadi minta maaf kalau ada kesilapan dalam bicara Umi pada pagi ini. Semoga apa yang Umi bicarakan pagi ini boleh memberi manfaat kepada semua sekali. Diri Umi. InsyaAllah. Jadi untuk pagi ini sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.